Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih. Hari ini insya-Allah saya cuba memberikan perkongsian, sebenarnya lebih kepada perkongsian lah. Apa yang setakat ini kajian saya telah lakukan, ya, especially untuk di bawah tajuk yang saya cadangkan ini, iaitu memperkasakan ruang hijau di dalam memperkasa ruang hijau dalam bandar sebagai sumber debunga lebah madu. Baik, saya terpanggil sebenarnya untuk memberi tajuk ni memandangkan dalam pembacaan-pembacaan saya itu mendapati sebenarnya secara global kita berdepan dengan masalah penurunan populasi lebah dunia, disebabkan faktor-faktor tertentu. Baik, untuk meneruskan tu, sebelum itu izinkan saya sharekan dulu uh, saya sharekan slide untuk pagi ini. Baik, boleh nampak tak? Boleh nampak slide saya? Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan seberingkali diri saya. Nama penuh saya seperti yang tertera, Naraini Bahari. Pendidikan saya hampir ke semua peringkat, daripada ijazah sarjana muda saya, degree sehingga ke master, dan yang terbaru pada tahun lepas saya memperolehi PhD saya dari UTM Skudai. Okey. Itu seberingkas latar belakang pendidikan saya, dan kini saya bertugas di Jabatan Seni Bina Landscape UiTM Cawangan Perak sebagai pensyarah kanan semenjak 2011. Okey. Okey, saya teruskan tanpa membuang masa. Ini adalah tajuk kita, iaitu tajuk pada pagi ini, iaitu memperkasakan ruang hijau dalam bandar sebagai sumber debunga lebah madu. Jadi tujuan tajuk ini dipilih adalah bersesuaian dengan saya fikir pertama ialah bidang saya, iaitu ruang hijau dalam bandar, dan yang kedua saya menggabungkan dengan dengan isu global sekarang, iaitu penurunan populasi lebah, dan kebetulan bidang kajian saya pada semasa saya menjalankan PhD saya hari itu ialah tentang squirrel di dalam bandar, di dalam taman-taman bandar. Jadi saya lanjutkan penyelidikan ini untuk melihat dari segi lebah pula, dan alhamdulillah saya banyak mendapat maklumat daripada Persatuan Lebah yang diterajui oleh Cik Zatul, dan alhamdulillah juga webinar pada pagi ini juga sebenarnya hasil ilham beliau juga, dan terima kasih. Baik, seterusnya saya nak membawa kepada pengenalan ringkas dahulu tentang bagaimana rutin harian kita seharian, kita ke pasar, kita ke mana-mana saja ni, kita membeli belah barang-barang makanan kita kan, barang-barang keperluan kita harian kita, sama ada sayur-sayuran ataupun buah-buahan, semuanya tanpa kita sedari sebenarnya ada yang membantu kita menyebarkan biji benihnya ataupun menyebarkan debunga-debunganya. Kalau dulu semasa saya buat kajian tentang squirrel, squirrel adalah penyebar biji benih. Manakala hari ini saya melihat lebah adalah penyebar ejen pendebunga, pollinators ni. Jadi inilah yang kita dapat, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya daripada mereka. Dan isu kehilangan mereka ataupun penurunan populasi sebenarnya boleh menjadi lebih buruk lagi kalau kita tidak tangani daripada sekarang, ataupun kalau kita tidak ada kesedaran dalam masyarakat kita. Jadi kemungkinan satu hari kita akan berdepan dengan keadaan satu hari kita pergi membeli belah, kita akan melihat rak-rak kita kosong. So dalam kata mudahnya,
Ini adalah kehidupan kita sekiranya kita ada pollinators ataupun seed dispersal, dan ini adalah kita sekiranya mereka pupus dari muka bumi. Okey, dan kesan itu biasanya kita akan rasai dalam jangka masa yang panjang kerana ia berlaku secara perlahan-lahan dan secara gradual. Ini yang menyebabkan ramai kalangan kita yang tidak mempunyai kesadaran tersebut, ya, ataupun memandang ringan kepada apa yang kita buat memberi kesan kepada ekosistem kita. Baik, ini adalah peta perjalanan webinar pada pagi ini. Saya mulakan dengan pendahuluan 1.0. Pendahuluan iaitu secara ringkas melihat tinjauan ilmiah tentang apakah yang telah didapati secara global penyelidikan ini tentang kawasan hijau dan lebah. Kemudian seterusnya kita ke 2.0 iaitu kenapa lebah ini penting. Kemudian ketiga, apakah ancaman terhadap mereka, ancaman utama. Kemudian yang keempat ialah kita terus masuk kepada fokus topik kita pada pagi ini iaitu ruang hijau yang terdapat di dalam bandar. Kemudian seterusnya melihat kepada apakah keperluan ruang hijau ini sebagai habitat lebah madu, mengapa ia diperlukan. Dan keenam, kita mahu memperkasakan ruang hijau ini dan ditutup dengan 7.0 iaitu kesimpulan. Dan saya cuba menjadikan webinar ini, kita cuba habiskan dalam masa hanya 1 jam sahaja. Baik, ini adalah pendahuluannya iaitu dari segi tinjauan ilmiah. Memang terdapat penurunan populasi pendebunga dan kebelakangan ini telah mendapat perhatianlah dalam kalangan penyelidik. Jadi bermaksud ia telah berlaku secara global dan kita Malaysia saya yakin juga terlibat dengan penurunan ini. Cuma mungkin barangkali kajian dalam negara kita masih kurang lagi. Sekarang kebanyakan dalam pembacaan yang saya buat, kebanyakannya memang banyak bahan-bahan rujukan tu masih lagi dari luar negara. Saya sedang cuba mendapatkan mana-mana kajian dalam negara yang mungkin akan lebih membantu kita dalam konteks lokal. Baik, penurunan ini juga amat membimbangkan kita jika kita biarkan dia berlarutan kerana dia boleh menjejaskan juga bekalan makanan kita. Kerana seperti gambar awal yang saya tunjuk tadi, sayur-sayuran, buah-buahan semuanya boleh dikatakan 80% dipollinate oleh pollinators, ya. Dan juga sekiranya penurunan ini terus berlaku, maka ia turut menjejaskan kesihatan ekosistem kita. Okey, bermaksud kita faham bahawa ekosistem ini adalah suatu rantaian, suatu sistem, maknanya apa-apa berlaku kepada satu spot dalam rantaian tersebut, maka ia akan menjejaskan seluruh rantaian yang lain. Maka ini yang kita nak kena jaga dan perlu kita conserve dengan serius sebenarnya. Baik, pendebunga ini macam kita juga sebenarnya, pollinators ni, sebab dia makhluk yang hidup. Dia juga macam kita, dia berdepan dengan masalah-masalah hidup dia. Contohnya, dia juga stres apabila dia kehilangan habitat. Kemudian tindakan kita melakukan pembangunan, maka kita telah menyebabkan berlakunya perubahan guna tanah. Itu juga menyebabkan mereka kehilangan habitat. Dan pertanian besar-besaran juga salah satu faktor, ya, yang mana penggunaan baja kimia menyebabkan kerosakan kepada populasi pollinators. Dan seterusnya spesies invasif ataupun spesies asing ataupun pendatang asing. Mereka ni datang dan mengganggu kepada ekosistem tempatan, spesies tempatan, ya, ataupun spesies native kita panggil. Dan seterusnya ialah penyakit patogen macam tu, jangkitan daripada mana-mana spesies, especially mungkin spesies yang invasif ni tadi boleh juga membawa jangkitan penyakit kepada spesies tempatan. So oleh yang demikian, oleh tahun 2017 menekankan bahawa pemeliharaan pendebunga ini seharusnya menjadi keutamaan global. Maknanya ia adalah tanggungjawab
sejagat. Semua negara harus terlibat. Jadi termasuklah negara kita, Malaysia. Mungkin kita boleh lakukan melalui Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia sebagai NGO yang sudah berdaftar. Mungkin kita boleh mempunyai suara ataupun peranan yang lebih berkesan lagi di masa depan. Baik, kenapa lebah ini dipilih? Kita ada banyak pollinators, contohnya kita ada rama-rama, kita ada burung dan burung, rama-rama, butterflies, hoverflies. Tetapi kita memilih lebah sebagai topik utama kita pada hari ini sebenarnya bertepatan pertama sekali ialah webinar ini dianjurkan sendiri ataupun diilhamkan oleh Mybi Xavier sendiri, Persatuan Penyelamat Lebah yang diterajui oleh Encik Zatul. Dan yang kedua ialah lebah itu sendiri merupakan suatu serangga yang sangat penting menjalankan kerja-kerja pollination yang mana ia meliputi 84% pembiakan tanaman untuk sumber makanan manusia di atas muka bumi. Jadi mereka ni penting, 84% peranan mereka. Jadi maknanya hanya 16% sahaja di cover oleh pollinators yang lain seperti burung ataupun butterflies tadi. Ataupun bats ada juga kelawar, squirrel. Jadi 16% sahaja mereka ni yang banyak-banyak dekat situ. Tetapi 84% itself memang daripada lebah. Jadi mereka ni memang pollinator yang sangat penting. Dan tambahan juga mereka ini, lebah ini adalah satu-satunya serangga yang menghasilkan madu. Baik, di samping peranan penting mereka ini, mereka juga tidak, lebah-lebah juga tidak, mereka ni juga tidak terkecuali daripada berdepan dengan ancaman-ancaman persekitaran. Jadi antara ancaman utama itu ialah pastilah kepesatan perbandaran dan aktiviti pertanian. Ini yang paling utama. Ini adalah kesan daripada aktiviti manusia. Okey, yang menyebabkan kehilangan dan perubahan kepada habitat. Maknanya jika pun mereka tidak hilang habitat itu tetapi habitat mereka berubah. Maksudnya mungkin sebelum ini di satu tempat itu mereka mempunyai sumber makanan yang cukup, tetapi apabila berlakunya perubahan ataupun perubahan habitat tadi, sumber debunga mereka mungkin telah berubah. Maksudnya kepelbagaian spesies pokok di situ telah berkurangan, menyebabkan mereka terpaksa mencari ke tempat lain untuk sebagai sumber makanan. Ini menyebabkan antara satu ancaman mereka penurunan populasi tadi. Dan ancaman ini kebanyakannya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Jadi saya ringkaskan yang 3 ancaman utama itu ialah pertama ialah kehilangan habitat. Kedua ialah perubahan iklim. Dan kita tengok betapa sinisnya kartun yang disediakan. You nak beg plastik ada dalam ikan contohnya macam tu. Dan yang ketiga ialah racun serangga. Ini adalah ancaman kepada kebanyakan haiwan-haiwan ataupun hidupan-hidupan yang ada di sekitaran kita. Jadi dia juga tidak terkecuali menjadi ancaman yang terbesar kepada lebah. Okey, bertolak daripada kita telah pun mendapati tadi bahawa memang terdapatnya penurunan populasi lebah disebabkan kehilangan habitat, kehilangan penurunan populasi disebabkan kehilangan habitat dan juga perubahan guna tanah ataupun perubahan iklim tadi, maka kita melihat bahawa antara perkara yang boleh kita, antara langkah yang boleh kita bantu bagi mendepani kepupusan tersebut ataupun penurunan tersebut ialah dengan memperkasakan ruang hijau dalam bandar kita tadi supaya ia dapat menjadi sumber makanan ataupun mikrohabitat kepada lebah tadi. Jadi kita bermula dengan mengenali dahulu apakah itu ruang hijau bandar yang dimaksudkan. Okey, saya bawakan satu definisi ringkas iaitu ruang hijau bandar kita ialah kawasan berumput ataupun pokok ataupun tumbuh-tumbuhan lain yang dikhaskan di suatu tempat tertentu dengan atau tanpa tujuan tertentu dalam persekitaran bandar.
So saya ringkaskan mudahkan ialah apa-apa saja kawasan hijau yang kita nampak di sekeliling kita. Itu adalah ruang hijau bandar. Sama ada ruang hijau itu memang dihaskan, misalnya kita tengok oh memang dihaskan untuk taman dan kita memang dapat lihat ia diuruskan, ataupun kita melihat satu kawasan hijau yang terbiar. Okay? Contohnya semak samun tanpa ada apa-apa aktiviti ataupun kita melihat tidak ada apa-apa tujuan pun di situ, hanya ditinggalkan begitu saja. Maka itu semua dikategorikan sebagai ruang hijau di dalam bandar. Baik. Saya ada permintaan untuk masuk sekejap ya. Saya add ni. Baik. Okey, jadinya setelah kita mengenali secara ringkas dia ada sebuah kawasan berumput pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan lain, maka saya ingin membawa lanjutan pemahaman ataupun sharing knowledge kita pada pagi ini. Apakah kategori kawasan hijau itu yang boleh kita perhatikan ada di sekitar kita? Iaitu pertama sekali kita kategorikan ruang-ruang hijau di antara bangunan. Okay, seperti yang kita boleh lihat di dalam slide ini, ruang-ruang hijau di antara bangunan ini yang berfungsi sebagai untuk melembutkan rupa bentuk bandar supaya tidak terlalu keras dengan bangunan-bangunan ya. Especially bangunan-bangunan pencakar langit ni yang di Kuala Lumpur ni, maka adanya kawasan hijau ini bagi melembutkan pemandangan tersebut. Dan yang kedua ialah kategori kawasan-kawasan lapang yang terurus atau terbiar yang saya jelaskan tadi. Sama ada taman yang kita biasa tengok, contohnya Taman Tasik, KL ataupun di Putrajaya terdapat banyak taman-taman yang diuruskan, ataupun yang terbiar seperti yang kita lihat yang ada di tepi-tepi jalan yang mungkin tumbuhnya semak-semak yang kita tak tahu siapa yang pemilik. Mungkin majlis tetapi tidak pula diuruskan, atau private tak mungkin pula. Jadi itu adalah kawasan-kawasan yang sama ada kita masukkan tadi kawasan hijau yang terurus ataupun yang terbiar. Dan seterusnya ialah kategori taman-taman awam ataupun individu. Taman-taman awam ni yang kita banyak tengok di dalam bandar. Contohnya Taman KLCC, Taman Metropolitan, Taman Tasik Permaisuri, itu adalah taman-taman awam. Manakala taman individu ataupun private ni taman yang berbayar. Contohnya Sunway Lagoon ataupun Legoland, itu adalah taman-taman yang berbayar. Zoo negara juga dikategorikan sebagai ruang hijau dalam bandar tetapi dia di bawah kategori taman haiwan dan berbayar. Taman haiwan. Tema dia ialah haiwan. Kalau macam Sunway Lagoon itu tema dia air. Manakala Legoland, tema dia ialah permainan Lego itu. So itu taman-taman yang biasanya berbayar lah. Baik, seterusnya kategori yang kita boleh jumpa di persekitaran bandar kita ialah koridor-koridor jalan raya. Ini biasa, reserve jalan di kiri kanan tu. Laluan kereta api juga, kalau kita naik ETS ke, okay, kita akan nampak ada reserve di kiri kanan laluan kereta api tu. Dan juga di sungai-sungai ataupun longkang-longkang besar bandar ada, dia akan ada reserve tu. Di Singapura, reserve dia itu dibuatkan greenway. Okay. Dekat kita ni saya tak berapa banyak jumpa lagi. Tapi dekat Singapura banyak. Masa saya buat master saya dulu, saya buat study on greenway. Singapura adalah kajian rujukan saya sebab memang dapat banyak dekat situ. Dekat Malaysia tak ada, tak banyak. Baik. Dan akhir sekali ialah lain-lain kategori yang sekarang ni sudah semakin berkembang, iaitu contohnya kebun bandar ataupun petak-petak tanaman yang ditanamkan di tepi-tepi apartmen biasanya kan, ada penduduk yang dia memang pencinta tanaman, barangkali dia ada petak-petak tanaman. Sama ada di tepi-tepi koridor apartmen dia tu ataupun di koridor apartmen dia sendiri dekat beranda tu. Itu pun dikategorikan sebagai kawasan hijau. Baik, seberingkas penjelasan saya tentang ruang hijau bandar dan beserta kategorinya. Jadi selanjutnya kita
kita tengok apakah keperluan, mengapa keperluan ruang hijau bandar ini penting sebagai habitat lebah madu. Okay. Tak semestinya lebah madu, lebah wild, kita ada honeybee, kita ada wild bee, tapi topik saya pada pagi ini memang saya tumpukan kepada lebah madu untuk disesuaikan dengan persatuan kita, Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia, dan saya adalah ahlinya dengan bernombor A0001. Baik. Kita lihat kawasan hijau dalam bandar. Menurut Trefal ni 2015, dia mengatakan bahawa kawasan hijau bandar ataupun kebun bandar, dia telah spesifik kepada kategori yang terakhir yang saya tunjukkan tadi, kebun bandar. Dia memainkan peranan penting dalam memelihara komuniti pendebunga. Jadi memang kebun bandar, kawasan hijau dan kebun bandar telah pun disahkan oleh penyelidik bahawa ia penting untuk pemeliharaan komuniti pendebunga. Kerana apa? Kerana di dalam kawasan hijau itu ataupun di dalam kebun bandar itu disediakan sumber bunga yang mana kita boleh combinekan berbagai-bagai spesies tumbuhan. Okay, so lagi banyak spesies tumbuhan tu, lagi banyak jenis-jenis spesies dia, kualiti dia tu lebih tinggi sebagai sumber bunga lebah. Dan ini juga adalah bagi menahan ancaman kepupusan tadi disebabkan racun perosak ataupun perubahan iklim, penyakit dan kehilangan habitat. Kerana menurut Koh ni, dia adalah faktor penyumbang terbesar. Okey, jadi pada 2017 Marinelli mendatangkan suatu penegasan bahawa kawasan hijau adalah rumah perlindungan. Maka dia adalah rumah perlindungan kepada spesies-spesies lebah yang terancam ni. Jadi mereka terancam, come datang ke kawasan hijau kita sediakan rumah perlindungan untuk you. Di beberapa artikel yang lain saya pernah jumpa mereka tidak menggunakan istilah rumah perlindungan, sebaliknya mereka menggunakan istilah kem pelarian. Okey, come, kita selamatkan you. Kat sana terancam, kamu diserang, mari datang sini. Kita sediakan rumah perlindungan. Itu yang kita nak buat sekarang ni. Kita nak perkasakan kawasan hijau kita supaya boleh menjadi tempat pollinators ini datang, berlindung dan seterusnya dapat survive. Penyelidik juga mendapati bahawa lebah-lebah yang di dalam bandar yang kita sediakan ruang hijau untuk mereka ini dengan berbagai-bagai spesies flowering plants ini, mereka lebih sihat. Okay? Dan mereka juga mendapati, kajian juga mendapati bahawa populasi mereka lebih tinggi. Maknanya diversity dia lebih tinggi dan high abundance juga. Berbanding dengan di luar bandar yang mungkin tidak adanya pelbagaian spesies-spesies bunga tadi. Maka dalam bandar sebenarnya secara tidak disedari bila kita membuat penanaman-penanaman yang berbagai, maka sebenarnya kita turut menambahkan species diversity dan juga species abundance of the bees ni. Dan mungkin kita boleh nanti selepas ini kita akan teruskan usaha kita melalui peranan-peranan yang akan dimainkan oleh My Bee Savior. Bukan sekadar kita menyelamatkan lebah-lebah, kita memindahkan lebah-lebah, kita dapat aduan, kita pindahkan, bukan sekadar itu lagi dah lepas ini. Maknanya kita boleh kembangkan lagi sebagai kita adalah penggerak ataupun NGO yang aktif memainkan peranan berkolaborasi dengan pihak kami, misalnya environmental designer dan juga arkitek landscape. Jadi ini adalah dua pendekatan yang boleh kita gunakan bagaimana untuk kita memperkasakan fungsi ruang hijau dalam bandar, iaitu tim saya, environmental designer dan arkitek landscape, kita boleh bergabung dengan majlis ataupun mana-mana NGO yang lain, tetapi semestinya saya berharap supaya biarlah Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia yang menerajui usaha ini supaya sejajar dengan peranan kita sebagai NGO yang berdaftar. Maka ini yang boleh kita lakukan, iaitu kita menanam, kita tekankan penanaman bunga-bungaan di taman bandar dan ruang-ruang hijau supaya dapat membantu memulihkan pendebunga terpenting ini. Jadi kita gerakkan usaha ini
Kita akan terus memberi kesedaran demi kesedaran, selain daripada kita memberi kesedaran kepada penduduk supaya call my bee savior untuk pindahkan lebah, bukan call bomber. Kita juga terus bagi tahu mereka bahawa kita harus juga memperkasakan kawasan hijau kita untuk memulihkan pendebungan ini. Dan pendekatan yang kedua yang kita perlu tekankan ialah penanaman spesies tempatan. Secara logik, simple logiknya iaitu produk tempatan untuk orang tempatan. Begitu juga dengan pendebungan kita, spesies tempatan untuk lebah tempatan kita. Maka kita make sure, pastikan kita banyakkan menanam spesies-spesies native plants yang mana ia sangat bersesuaian secara ekologinya dengan lebah tempatan kita. Dan peranan ini harus dimainkan oleh Peraker Landscape kita lah. Dalam proposal tu lebihkan kepada spesies tempatan. Baik. Saya suka membawakan apa yang dimaksudkan oleh surah An-Nahlu ini dalam surah 69 ini. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Maka tafsirannya ialah, maksudnya setelah engkau membuat sarang, bertelur dan beranak pinak, ini yang di bangunan-bangunan rumah-rumah kediaman ni. Gunung-gunung ganang, dan saya juga melihat dalam Facebook My Bee Savior swarming dekat bangunan KLCC. Seram juga tengok, tinggi, tapi takjub pun ada juga. Takjub melihat lebah-lebah ini bersarang sangat tinggi di bangunan KLCC. Dan selepas dah siap buat sarang, maka pergilah carilah buah-buahan atau kembang-kembangan yang harum yang berbagai macam ada di dalam hutan dan ada di kebun-kebun. Jadi di kebun-kebun inilah yang kita dapatkan daripada tafsiran ini yang kita buat sekarang. Kebun-kebun bandar, Peraker Landscape, environmental designers ini yang kita nak tekankan dan telah pun dinyatakan 1400 tahun dahulu di dalam Al-Quran. Ini adalah kebun bunga ataupun urban bee garden yang kita boleh terapkan dalam kita punya dalam negara kita. Sama ada mungkin depan ni kita akan bagikan penekanan atau pendedahan supaya dibanyakkan kebun-kebun bunga lebah bandar ini. Maknanya di samping kebun komuniti, kita menanam tanaman makanan ataupun edible garden. Kita boleh juga selitkan bersekali dengan flowering plants supaya kita dapat keseimbangan di situ. Maknanya kita ada juga untuk makanan dan kita ada juga untuk sumber makanan kepada lebah tadi. Kemudian ini saya dapatkan daripada sumber di UK sebenarnya telah dibuat secara meluas. Seluruh komuniti mereka memberikan kerjasama dan mereka telah dapat kebun bunga lebah bandar yang meluas, kita boleh nampak di dalam bandar-bandar mereka. Ini saya dapatkan daripada Urban Biology Initiative Facebook page, spesies tempatan kita, air mata pengantin, nama dia. Ini antara spesies yang digemari oleh lebah kita. Mereka selalu melawat lebah ni dan ada datanya di sini, large bees and small bees attract pollinators. So ini adalah antara spesies yang sempat saya dapatkan. Saya cuba mencarikan spesies tempatan. Dapat satu dari Urban Biology Initiative dan saya percaya untuk penyelidikan seterusnya, saya berharap saya dapat keluarkan lebih banyak lagi spesies dengan dibantu. Mungkin saya akan cuba dapatkan kerjasama dengan Urban Biology Initiative untuk kita keluarkan senarai pokok-pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan yang digalakkan ditanam sebagai attractive species untuk urban bee garden. Sebab kalau kita buat urban bee garden pun tapi spesiesnya tak betul, pemilihan spesies dia tidak menjadi tarikan kepada lebah, so urban bee garden kita akan gagal. Ini adalah kebun komuniti yang sekarang telah banyak rakyat kita mula menjadi trend sekarang ni. Tetapi sebenarnya kalau saya silap saya lebih kepada penekanan kepada tanaman makanan, edible garden. Jadi why not selepas ini kita tambahkan lagi supaya mereka juga menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar dan
pollen yang mana sangat bersesuaian dengan keperluan lebah tadi. Sebagai contoh, ini di Rusia, kalau tak salah saya ambil daripada WorkCheck 2009. Dia menunjukkan contoh tanah tebia yang mereka dah convert menjadi kebun bandar. Okey, sebelum ni memang kosong, tak ada apa-apa, tanah kosong saja, terbiar. Jadi melalui inisiatif pengekalan lebah, mereka telah tukar semua lot-lot terbiar menjadi kebun bandar ataupun kebun komuniti. Jadi menjadikan keadaan pemandangan itu lebih baik, lebih improve. Pemandangan bandar itu sendiri lebih improve berbanding daripada tanah yang kosong tadi. Dan dia juga turut menyediakan sumber bunga kepada lebah-lebah. Okey. Baik, saya cuba sekejap untuk dia memasuk. Okay. Baik, seterusnya kita ada setengah jam lagi. Seterusnya kita melihat juga bagaimana taman bumbung juga boleh dijadikan sebagai sumber lebah madu ini, sumber bunga lebah madu. Bagaimana ini di suatu ini di UK kalau tak silap saya juga ni saya ambil. Memang kebanyakan sumber rujukan saya ni memang banyak terdapat dari luar negara. Dalam negara kita belum banyak lagi. Ataupun zalim pula nak kata kalau tak ada langsung. Jadi saya katakan masih kurang lah macam tu. Jadi kebanyakan rujukan saya ini dapat daripada luar negara. Jadi bagaimana mereka telah maju ke hadapan dengan menjadikan rooftop mereka sebagai ruang hijau untuk dijadikan sumber makanan lebah madu juga. Jadi bagaimana mereka meniru ataupun mimic dunia semula jadi lebah. Jadi spesies-spesies yang dipilih itu adalah spesies-spesies yang mempunyai tarikan kepada lebah tadi. Dan tumbuhan-tumbuhan itu boleh kita tanam sama ada di dalam pasu ataupun di dalam planter box. Jadi lihat kepada image yang saya sertakan ini, kita dapat lihat di samping dia juga baik untuk persekitaran, dia juga menyediakan sumber bunga untuk lebah. Dan yang lebih maksud saya lebih peribadi lagi ialah taman anjung ataupun porch garden kita. Kita boleh juga tanam bunga-bungaan tertentu di depan rumah kita. Okey, kalau kita duduk banglo ke teres ke, kita boleh sediakan satu ruang khas untuk kita tanam spesies-spesies yang berkaitan supaya lebah-lebah tadi boleh datang. Okey. Okey. Ini adalah yang pada saya kira amat menarik kerana ada beberapa contoh gambar-gambar selepas ini saya akan bawakan konsep yang mereka gunakan sekarang ini di luar negara. Di antara negara yang sempat saya ambil beberapa rujukan itu ialah di Jerman ada satu, di Sweden ada, iaitu mereka sekarang telah bergerak kepada konsep when parks pop up, bees pop in. Maknanya bila kita sediakan tapak, mereka akan datang. Jadi konsep ini telah pun dah lama dipraktiskan di luar negara dan ini adalah rupa pop-up parks mereka tu, pop-up parks, okay? Iaitu taman yang simple je, kecil je, tak besar, kecil je. Satu spot tertentu sahaja. Yang mana bila kita berjalan-berjalan dalam bandar tu, kita akan tiba-tiba kita jumpa. Jalan A ada, jalan ke depan lagi
ada. Itu dinamakan dia pop up, pop up, pop up. Tapi bila dia banyak dalam satu bandar, maka akhirnya dia akan menjadi satu rangkaian. Dia akan jadi satu network. Ini yang very good untuk bandar, very good untuk perancangan kawasan hijau. This is very good because kita construct the network dan bagus untuk lebah tadi. Ini contoh dia. Contohnya di luar negara yang saya dapat ambil sebagai contoh, dan mereka ada pop-up park ini banyak di dalam bandar mereka. Okay, dan mereka bangga mempersembahkan pop-up ini kepada komuniti dan mereka jaga dengan baik. Okay, the well maintained pop-up ini, dan mereka tanam berbagai-bagai spesies yang sesuai. Dan untuk hard structure mereka mengambil bentuk beehive itu sendiri. Maka ia lebih bertepatan dengan tujuan pop-up itu disediakan. Malah kalau kita tengok beehive ini sendiri pun otak kita akan terus terfikirkan lebah dan kita terus faham bahawa oh ini park untuk lebah. Ini ada lagi satu angle lagi menunjukkan bagaimana mereka serius, mereka begitu serius menyediakan pop-up park ini untuk lebah. Dan kita harap keseriusan ini dapat kita terapkan dalam masyarakat kita di masa depan. Ini simple saja, menggunakan bahan-bahan yang mudah ni, kayu papan macam ni, dan letakkan saja di mana-mana kawasan lapang, dan saya yakin akan ada sesiapa yang ataupun mungkin adanya NGO ke ataupun individu tertentu ataupun mungkin persatuan kecil-kecilan barangkali kalau kita buat dekat Malaysia ni, persatuan yang kecil-kecilan macam ni, kita maintain ruang yang begini, kita sediakan. Mungkin kita boleh galakkan dalam kalangan masyarakat, kita buatkan satu program ataupun satu acara ke kita buat, okey, kita sediakan satu kawasan dalam kawasan perumahan masing-masing, sama-sama satu komuniti, sama-sama jaga. Dan ini memang memerlukan kita punya kesedaran alam sekitar yang sangat tinggi. Ya. Baik. Ini lagi satu, mungkin di sebelah court ataupun di sebelah kawasan parking area kita mungkin daripada dibiarkan kosong tanpa ada apa-apa kegunaan, kita buatkan box-box yang tertentu begini, dan ini juga boleh berfungsi sebagai pemerkasaan ruang hijau dalam bandar yang mana boleh membantu juga menyediakan sumber makanan kepada lebah. Okay, jadi mereka memang serius sehingga kan kawasan-kawasan begini pun mereka ada saja idea untuk buat. Okey, macam mana nak buat? Ada saja idea dia. Dan mereka lakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan seterusnya, ini mereka juga turut memperkenalkan, kita juga boleh perkenalkan di dalam kawasan-kawasan hijau kita tadi itu, di samping kita menyediakan garden, kita sediakan pop-up parks tadi, kita sediakan juga struktur-struktur yang turut sama membantu lebah ini dengan menyediakan hotel lebah. Ini memang dah banyak lah. Saya percaya tuan-tuan perempuan semua pun ada yang biasa dengar kan, hotel lebah ataupun bee hotel. Cara pembuatan dia boleh dapat banyak di YouTube. Saya telah YouTube, memang banyak cara-cara buat dia. Jadi tinggal lagi kita sajalah mampu atau tak mampu nak buat. Jadi bee hotel juga adalah salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk menambahkan lagi fungsi ruang tersebut. Kita dah ada spesies tanaman-tanaman bunga-bungaan yang lebah-lebah ni suka, kita juga adakan tempat kediaman untuk mereka, hotel lebah. Okay. Ini satu contoh lagi daripada website architecture. Even arkitek sendiri membina hotel lebah ini. Jadi hotel lebah ni bukan calang-calang lah dibina sehingga arkitek sendiri pun dah turut campur tangan membina. Bukan setakat lagi dah membina bangunan-bangunan tinggi, mereka juga membina rumah ataupun hotel lebah. Dan mereka buat yang sangat teliti, dan saya pasti ni ada plan dia ni, properly constructed. Ini juga menggunakan batu pun boleh. Di luar negara mereka menggunakan batu slate. Macam ni, ini menggunakan juga bumbung slate. Okay, ini untuk hotel lebah menggunakan bumbung slate. Jadi mereka sentiasa ada idea. Ada macam-macam idea mereka ni akan buat semata-mata untuk memastikan kelestarian lebah mereka.
Jadi why not kita ambil semangat itu, kita juga buat semata-mata untuk memastikan kelestarian lebah kita pula. Ini adalah satu pertandingan student di sebuah universiti di Sweden. Saya ambil ini kerana ini adalah pemenang anugerah hadiah pertama. Hangout Habitat nama dia. A Shelter for All. Maksudnya shelter untuk lebah, shelter juga untuk manusia. Jadi kita berkongsi sama-sama ruang yang sama. Dan sangat unik cara pelajar ini mendapatkan inspirasi kepada desain dia ini, desain di sebelah ini. Sangat unik cara pelajar ini mendapatkan inspirasinya, iaitu melalui dia ambil inspirasi dia itu daripada hole lebah punya hole tu, kemudian dia gabungkan dengan The Hanging Garden of Babylon dan dia gabungkan dengan Flexible Chef yang biasa ada dekat office kita, dekat rumah kita ni. Dia gabungkan ketiga-tiga ini, maka jadilah The Hangout Habitat ini, A Shelter for All, dan inilah rupa bentuk desainnya. Dan saya sangat tertarik dengan idea student ni ya. Dan dia ada vertical garden ini, food for insects. Ada insect hotel juga, boleh tinggal dekat situ. Dekat bawah ni untuk kita nak berehat student. Okay, sebab dia buat dalam universiti. Dan boleh juga untuk nak meeting ya, meeting place. Tapi jaga jarak 1 meter. Okay. Jadi ini adalah antara langkah-langkah ataupun proses-proses bagaimana kita boleh memperkasakan ruang hijau di dalam bandar kita. Ada berbagai-bagai cara tadi. Daripada kebun-kebun lebah, kebun community, rooftop, posh garden sehinggalah kepada bee hotel dan hangout habitat ini. So ada bermacam-macam idea yang boleh kita rujuk dari luar negara kerana mereka telah terkehadapan dan kita ubah sesuai dengan kesesuaian lokal kita demi kelestarian lebah kita juga. Dan di sekolah di London, sebuah sekolah di London, mereka menyediakan Pollinator Pathway Project. Taman Penda Bunga ini di sekolah juga mereka bawa masuk kesedaran ini dan kita juga boleh, InsyaAllah akan datang kita cuba rangka program untuk sekolah dan mungkin kita boleh rangka juga program untuk pertandingan macam yang tadi tu, Hangout Habitat tadi tu. Dan yang ini adalah di atas bumbung lebah madu yang terdapat di atas bumbung di Toronto, Kanada ini, yang mana sarang ini dikendalikan oleh Toronto Urban Beekeepers Collective. Mungkin suatu hari saya membayangkan kita akan ada juga satu taman lebah madu yang mana kita ada signage kita dengan megahnya, dengan bangganya kita akan tulis dekat signage kita itu dikendalikan oleh Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia. Okay. Tidak mustahil ni kalau kita buat betul-betul, kita dapatkan kerjasama dengan mana-mana majlis, NGO, kita buat betul-betul, kita limpahkan kesedaran kepentingan terhadap lebah madu, maka lama kelamaan saya pasti ini akan boleh dijadikan trend di dalam memperkasakan fungsi ruang hijau dalam bandar kita. Ini adalah bagaimana di US daripada Marinelli 2017 dia convert bekas landasan kereta api bertingkat, convertkan jadi taman. Di sini juga juga merupakan lebah-lebah tadi datang untuk menghisap nektar dan polen daripada spesies-spesies yang ditanam. Jadi salah satu cara lagi ialah jika terdapat landasan kereta api yang terbiar, ada ke kat Malaysia ni? Tak apa pasti tapi sekiranya ada, boleh kita jadikan, convertkan jadi dia sebagai taman ataupun greenway. Di Singapura ada dia convertkan longkang besar tu dia tutup dan dia atas tu dia buatkan jaringan hijau dan ditanam berbagai-bagai spesies dan yang mana akhirnya lebah datang ke kawasan tersebut. Baik, Alhamdulillah tepat lagi 5 minit ke 10 minit kita dah sampai kepada kesimpulan. Jadi suka saya menyimpulkan di sini bahawa sememangnya lah ruang-ruang hijau dalam bandar ini
dan terutama kali saya lah sebagai yang memang dalam bidang environmental design beserta pasukan-pasukan arkitek landscape yang lain serta mana-mana pasukan-pasukan yang terlibat dengan perancangan bandar. Jadi sesungguhnya lah ruang-ruang hijau dalam bandar ini mampu menawarkan peluang yang penting untuk pemeliharaan benda bunga dan yang mana kita boleh menjayakan aspirasi kita ini melalui meningkatkan tren-tren kebun komuniti, penanaman bunga-bunga hiasan sama ada termasuk kita melangkau terus ke kawasan-kawasan perumahan juga. Maknanya kawasan perumahan misalnya teres contohnya, kita ada 1,000 unit rumah. Cukuplah satu rumah menyediakan satu petak saja adanya spesies bunga yang menjadi tarikan lebah. Cukuplah satu rumah satu petak, cukup. Satu kaki kali satu kaki, buatlah. Okey. Ataupun 1 meter kali 1 meter, 3 kaki kali 3 kaki. 1,000 rumah kita telah ada 1,000 petak. Cukup untuk lebah ni. InsyaAllah. Dan akhir sekali sekiranya dirancang dengan teliti, ternyata sememangnya saya yakin, saya percaya ruang hijau dalam bandar di masa depan memang mempunyai potensi untuk menawarkan sumber debunga yang signifikan kepada seluruh serangga-serangga pendebung. Jadi untuk itu kita save the planet, save the bees, kita jaga kita. Okay, Albert Einstein telah membuat projection sekiranya bees kita hilang, kita hanya ada 4 tahun untuk hidup. Kerana setakat itu sahaja bekalan makanan yang kita ada. 4 tahun sahaja. Dan Nurani Bahari kata, dia perasan juga konon-konon nak jadi macam Albert Einstein. Dia kata, our lebah is a great pollinator, we must protect them. So save the bees, save the planet. Kita jaga kita. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi mendengar hingga ke akhir. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat manfaat daripada webinar yang saya sharekan pada pagi ini. Sekian. Terima kasih. Sekiranya ada soalan, InsyaAllah boleh saya cuba jawab sekadar yang saya tahu insyaAllah. Okey, terima kasih. Minta maaf kalau ada yang nampak masuk. Tapi insyaAllah saya dah record dan saya akan email kepada Cik Izzatul. Okey, sekiranya ada apa-apa, mungkin 3 minit ataupun 5 minit sebelum kita tamatkan. Doktor, kalau kita lihat daripada aspek menjana pendapatan daripada program kita menanam untuk pemeliharaan lebah ni, ada tak kalau kita boleh cerita sikit apa perkara-perkara yang boleh datangkan penjanaan pendapatan sampingan di kawasan bandar ni? Pendanaan pendapatan itu jika dari sudut penanaman, contohnya kalau kita wujudkan kebun bandar atau kebun lebah tadi kan, saya tak nampak penjanaan itu dari segi penjualan madu. Sebab apa? Sebab lebah ni dia ambil sumber debunganya di rata-rata tu kan, dan dia akan balik ke sarang dia. Sarang dia tu yang macam yang apa yang My Bee Savior buat sekarang ni, iaitu pindahkan dan letak ke sanctuary kan. Jadi dekat sanctuary tu baru kita boleh harvest dia punya madu lebah tu. Saya melihat macam tu lah, dari segi begitulah. Maknanya kena ada sanctuary yang proper untuk harvest lebah tu, harvest madu tu. Untuk yang dalam merujuk kepada topik saya ni tadi, dari segi penjanaan ekonomi tu, barangkali saya fikir barangkali dari segi tourism. Okey, dari segi tourism insya-Allah boleh kita menjana ekonomi tu, sebab saya membayangkan sekiranya macam tadi pop-up garden tadi tu, pop-up parks tadi tu, sekiranya kita dapat laksanakan dia dalam skala yang besar, maka insya-Allah dia akan menjadi tarikan kepada pengunjung-pengunjung untuk melihat especially contohnya aktiviti seperti wildlife observation, observation lebah. Contohnya pencinta lebah, dia akan datang untuk buat observation. So kita tak kemungkinan besar pencinta-pencinta lebah ini akan datang untuk membuat observation lebah
dan itu secara tidak langsung, indirect, boleh memberikan penjanaan pendapatan kepada majlis barangkali. Okey, contohnya pop-up park itu diurus oleh majlis dan kedatangan pengunjung yang ramai boleh memberikan pulangan itu, maksudnya dari segi mungkin income kepada pelancongan, dan pelancongan akan berkolaborasi pula dengan majlis. Daripada sini saya nampak secara indirect boleh mendatangkan penjanaan ekonomi. Tapi kalau dari segi madu itself itu, saya fikir sanctuary secara khusus lah. Lebah sanctuary Boleh ikut? Cik Ina tu. Okay, mungkin boleh. macam apa, komuniti kebun bandar, mungkin mereka boleh hasilkan anak-anak pokok dan juga jualan benih-benih yang boleh Betul kan? dan juga mungkin yang boleh buat designer untuk taman-taman dan mungkin perkara baru yang belum ada di negara kita lah. Betul, insyaAllah boleh. Sebab macam yang sekarang ni, yang terbaru ni, yang viral ni, yang lidah mak mertua tu, lidah jin tu kan, viral tu, sehingga sampai tiba-tiba harga dia jadi RM200 sepasu. Hanya semata-mata viral mengatakan dia boleh mencuci udara dalam rumah. Mungkin begitulah nanti maksud saya, yang kalau kebun bandar tu maknanya bila kita war-warkan, okey, dia akan dapat menjanakan pendapatan. Setuju Cik Zatu? Betul? Betul. Okey. Jika tak ada, kita Boleh saya tambah sikit ke? Ya, boleh. Okey. Doktor, ya, Doktor. Okey. Terima kasih satu pembentangan yang menarik. Saya rasa orang layman pun boleh faham walaupun present oleh seorang saintis. Cuma saya nak tambah, boleh saya tambah sikit saya rasa dah konsep semua tu, rasa kita kata dah okey semua dah. Cuma saya rasa satu lagi ialah kita kena increasekan awareness supaya orang tak takut pada insek. Sekarang ni orang meraihkan garden saja, dia tak meraihkan insek, tak banyak meraihkan insek. Jadi kita harap dengan adanya bee savior ni kita dapat meningkatkan awareness supaya mereka tak katakan tak fobia kepada insek kan. Bila tak fobia dan garden-garden kita lebih sukses. Dan satu lagi saya nak tambah, saya rasa dari segi penghasilan kepada kita tu, itu yang tadi yang dicakapkan adalah penghasilan secara direct tangible, tapi sepatutnya kita nak juga fahamkan masyarakat kita tentang kelebihan bee ini adalah menghasilkan intangible punya income lah ataupun pendapatan seperti tanpa dia, macam yang kata doktor cakap tadi kan, 4 tahun je kita boleh hidup. Macam mana kita nak nilai tu? So maknanya, in other words, the service provided by the pollinator tu atau lebah ni tak ternilai. So sudah seharusnya kita perlu menjagalah dia punya populasi supaya makanan kita berterusan. Bukan saja sekarang ni banyak orang yang fikir bila lebah je madu kan, tapi dia tak fikir yang lebah tu menghasilkan makanan yang lain-lain ni secara indirect. Itu saya rasa kita sama-samalah kita tingkatkan kesedaran awam kita. Itu je. So, terima kasih Doktor, banyak yang saya pelajari pagi ni. InsyaAllah, terima kasih Doktor. Kalau boleh nanti kita gerakkan betul-betul kan yang My Bee Savior ni, kita buat program, insyaAllah nanti kita boleh collaborate sama-sama nanti. InsyaAllah saya cuba juga fikirkan apa-apa program yang boleh kita collaborate lepas ni. Ya. Okay. Untuk awareness tu yang penting kan. Yes. Awareness tu yang sebenarnya yang kita masih kurang. Ya. Bila sebut lebah je memang datang dalam fikiran kita sengat tu lah. Sengat ya. Okay. Okay, terima kasih Doktor pagi ni. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada yang peserta-peserta hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Ini adalah webinar pertama saya di bawah naungan My Bee Savior. InsyaAllah akan datang kita akan cuba perbanyakkan lagi supaya terus kita sebarkan awareness ni macam yang Dr. Norowi kata tadi InsyaAllah.
Okey, Cik Zatul, boleh kita tamat di sini? Ada apa-apa Cik Zatul selaku setiausaha? Tak ada, kita boleh tamatkan. Okay. Terima kasih Doktor untuk penganjuran kasih. pagi-pagi. Terima kasih kepada semua peserta hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Dan jika ada apa-apa boleh email saya, WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.